Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kelas kita adalah mengenai account gap. Account gap tu maksudnya account goal accumulation program. Goal accumulation program. Apa kebaikannya? Okey. Okey, selamat malam. So hari ni saya perkenalkan diri saya adalah tim DRH. Tim DRH lebih kurang 220 orang sekarang tim DRH. Kebanyakan ada 32 orang tim DRH adalah dealer dan saya adalah ketua bagi tim DRH. Banyak anak buah saya yang belajar bersama tim DRH, belajar sama-sama, dan end of the day adalah kita untuk sharing experience, sharing kita punya pengalaman, dan yang paling penting kita adalah penyimpan emas. Penyimpan emas. Okey, so saya Dr. Haris hari ini daripada Dealer Public Gold. So hari ini kita nak bincangkan tentang Okey, so saya selalu mulakan dengan satu benda yang penting, iaitu tips untuk jadi penyimpan emas yang baik. Untuk jadi penyimpan emas yang baik, kita mesti kena sentiasa letakkan konsistensi dalam menyimpan. Ada orang simpan, mungkin dia simpan 50 gram terus, 50 gram terus sebab dia ada duit, dia beli 50 gram terus, tapi apa yang jadi dengan dia selepas 10 tahun dia masih ada 50 gram saja. Ada orang dia simpan 1 bulan 1 gram, tapi lepas 10 tahun dia dapat lagi banyak daripada orang yang 50 gram tu. Sebab apa? Dia konsisten. Dia konsisten. Bagi pendapat saya, yang paling penting untuk jadi seorang penyimpan emas yang baik, dia mesti kena jadi seorang yang konsisten. Bila dia jadi seorang yang konsisten, dia punya gram akan makin lama makin bertambah. Itu yang paling penting. Nombor 2, bila kita simpan emas, kita mesti kena ada satu matlamat. Lepas hari ini saya akan bincangkan tentang tajuk ni. So kita akan bagi tahu tentang matlamat macam mana kita nak simpan emas. Dan nombor 3, kita tambah ilmu emas kita. Hari ini saya bagi kelas percuma ni ialah untuk tambah ilmu emas kita supaya kita tahu, faham apa benda itu emas, apa benda itu, kenapa nak simpan emas, dan apa kebaikan simpan emas. So tapi yang paling penting untuk penyimpan emas, kadang-kadang harga tu adalah bukan sepenuhnya matlamat kita. Matlamat kita adalah untuk naikkan kita punya gram emas. Setiap bulan kita konsisten 1 bulan 1 gram. 1 bulan 1 gram. 100 bulan kita dapat 100 gram. Tapi saya cakap satu tips ialah ada orang yang simpan satu bulan 1 gram, tapi sebenarnya dia simpan lebih daripada 1 gram sebulan. Dia simpan 3 gram, dia simpan 5 gram, ada duit dia simpan, sebab dia kata simpanan emas ni menyebabkan dia jarang beli kat Lazada. Dia jarang beli kat Shopee. Itu yang bagus lah. Yang mana kita sebenarnya bangga dengan orang-orang macam ni. Dia kata hari ni saya dah dapat banyak simpan saya punya emas sebab saya dah kurang membeli dekat tempat-tempat yang tak perlu. So itu bagus. Okey, ini kita boleh nampak kita nampak kat sini hari demi hari nilaian duit adalah semakin berkurangan. Nilaian duit RM100 bukan sebab dia punya mata wang tu bertukar warna ke, bukan. RM100 waktu 1990 barang ni banyak ni, RM100 nombor 2000 banyak ni, dan RM100 sekarang banyak ni. Tapi taklah kurang sangat maksudnya ni, kurang sangat ni RM100. Adalah juga barang tapi tak adalah banyak sangat kan. Tapi kita tengok tahun-tahun yang 1990 harga emas dia 1990 harga emas lebih kurang RM70 macam tu. Budak banyak ni tak? Memang boleh dapat banyak macam ni. Tahun 2000 harga emas lebih kurang RM140. Dapat macam banyak macam ni. Dan pada tahun 2000 harga emas sekarang ni mencapai pernah jadi RM300. Buat tak banyak ni? Memang lebih kurang samalah banyak kan, RM300. Tapi RM100 kita nampak hasilnya tidak berapa baik lah. Sebab apa? Nilaian duit akan menyebabkan inflasi. Yang ini kita panggil inflasi lah. Kadang-kadang inflasi itu tak jelas tapi kat inilah inflasi.
Kenapa saya cakap emas adalah satu sumber yang baik ataupun benda yang baik untuk kita simpan untuk selamatkan kita daripada inflasi ni. Kadar inflasi di Malaysia lebih kurang 8 hingga 10%. Tahun ni lebih teruk lagi. Tahun lepas lebih teruk lagi. Mencangkau lebih kurang 15%. So tapi dengan kita simpan 1 dinar menyebabkan kita mampu untuk simpan dia lama pun kita dapat still beli 1 ekor kambing. 1 ekor kambing, nampak tak? So 1 dinar tahun 622 Masihi 1 ekor kambing. Tahun 2021 pun masih beli 1 ekor kambing sebab dia meningkat berkadaran dengan sama dengan kenaikan harga barang. Itu yang baguslah dengan 1 dinar. 1 dinar. Okey. Saya setiap kali saya cerita, saya mesti ada slide ni. Ini saya punya slide kesukaan saya. Sebab apa? Bila kita rasa sedih, bila kita tengok sekarang ni harga duit makin lama makin turun, harga emas makin lama makin naik. Kenapa? Sebab 1971, diorang ada satu memorandum yang dekat US yang menunjukkan bahawa emas ini dia bergantung rapat dengan duit 100 USD. 100 USD. 1 ounce bergantung dengan 100 USD bergantung dengan 1 ounce. 1 ounce emas. Cuma masalah dia bila 1971 US Perdana Menteri US waktu tu dia memfikirkan bahawa US nak jadi satu kuasa dunia. Macam mana dia dapat jadi satu kuasa dunia kalau dia tak boleh kuasai berapa banyak harta ataupun wang sebenar. So apa yang dia buat, dia telah membuat satu memorandum, putuskan perjanjian antara emas dengan duit lah. So apa jadi, bila dia putuskan emas dengan duit, harga emas meningkat dengan mendadak, harga duit makin lama makin berkurangan. Sebab apa makin berkurangan? Satu sebabnya ialah disebabkan oleh harga emas ini dia meningkat dan nilaian semakin lama semakin meningkat, dan tapi duit kertas hari ni makin lama makin naik ke tak? Makin turun. Sebab apa? US sekarang cuba untuk photo state ataupun buat lagi banyak. Itu yang menyebabkan kita punya ekonomi makin merosot. Kita panggil tu inflasi lah tu. Inflasi. Okey, so paling penting untuk jadi seorang tentang emas bila kita cerita tentang emas adalah satu benda yang paling penting untuk kita faham ialah emas ni kalau kita beli hari ni, contoh kita beli hari ni 1 dinar 1116 1116. Katalah harga 1116 yang kita beli 1 dinar ni, kita nak jual besok, harganya tiba-tiba turun lagi. 1110 je, RM6 kita rugi kan. Sebenarnya adakah kita rugi? Sebenarnya kita tak rugi. Kenapa saya cakap tak rugi? 1 dinar yang kita beli tadi tu masih milik kita jika kita beli dalam bentuk fizikal. 1 dinar kalau kita beli dalam bentuk fizikal, milik kita lagi. Contoh saya cari contoh mana saya beli. Contoh sama juga 1 gram 1 gram macam ni sama juga dengan 1 gram. 1 gram ni bagus dengan emas ni, kita yang tentukan harga dia. Siapa yang tentukan harga dia? Kita yang tentukan harga dia. Kenapa saya cakap kita yang tentukan harga dia? Selagi kita tak jual emas kita tu, selagi tu kita tak rugi. So sebab tu beza dengan duit. Katalah kita pergi rumah seorang katalah kita pergi kedai Pak Atan kedai Pak Atan. Katalah hari tu harga roti ialah 80 sen hari ni dah naik RM1 10 sen. Kita cakap dengan Pak Atan, saya nak beli roti tapi roti tadi 80 sen, saya nak beli 80 sen. Tak boleh. Pak Atan tak bagi kan. Sebab 40 sen tu dia kata tak boleh. Ni harga memang dah naik kan. Tapi apa jadi? Dengan emas, tak. Emas kita yang tentukan. Bukan kita yang tentukan sebab duit. Kalau duit kita tak boleh tentukan. Sebab apa? Nilaian duit makin lama makin merosot. So apa yang kita boleh concludekan ialah bila kita beli emas, kita beli gram dia. Kita bukan beli ringgit dia. So bila kita beli gram dia, makin lama makin naik dan kita boleh jual lah. Kalau makin lama makin turun, kita tak payah jual, kita simpan saja.
tunggu sampai dia naik, baru kita jual. So apa yang kita boleh cakap lagi ialah wang sendiri. Kita kena faham yang bahawa emas ni adalah bentuk yang sebenarnya duit juga. Duit juga. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata simpan emas, simpan emas, saya tak pandai simpan emas. Simpan emas ni duit juga, kan saya cakap tadi. Duit tu dulu, duit emas adalah wang sebenar. Dan inilah benda yang baik sebab apa? Kita telah tukarkan duit kita kepada emas, dan tadi saya cakap emas tu kita yang tentukan harga dia. Rahsia rahsia emas adalah, katalah kita ada duit 1 juta ringgit, kita ada emas 5 kilo, tak ada orang tahu emas kita 5 kilo. Sebab apa? Emas yang kita beli sebenarnya tak termasuk dalam sistem kewangan. Sebab tu kalau orang dia bankruptcy pun dia boleh beli emas dan dia boleh simpan emas, dan emas itulah yang menyebabkan dia boleh bangunkan diri dia balik. Okey. So kira sendiri benchmark untung. So maksudnya apa? Bila kita nak beli sesuatu, kita tak payah nak fikir-fikir. Kita tak payah nak fikir-fikir. Kita kata okeylah, kita tengok harga hari ni mahal. Kita tak ada paksaan. Tak ada kepaksaan untuk beli emas ni. Kepaksaan emas adalah daripada kita punya keupayaan. Katalah kita beli emas 1 gram, ya boleh 1 gram. Ada orang dia start dengan 10 gram. Dia bagus start daripada 10 gram. Tapi yang macam saya cakap tadi, yang penting ialah konsistensi. Emas, satu lagi tak ada tali luput. Roti ada tali luput. Apa-apa barang pun tali luput. Tapi emas dia masih evergreen. Daripada 500 tahun dulu sampai sekarang masih sama juga. Okey, so kenapa saya suruh semua orang beli emas? Satu sebabnya ialah duit yang bertahan lama di dalam dompet. Kalau kita simpan emas dalam dompet kita, kita akan nampak emas itulah benda yang terakhir yang berada dalam dompet kita. Duit akan dibelanjakan. Saya cakap dengan tuan-puan semua, saya ada banyak customer cakap dengan saya, dia kata bila dia simpan emas, dia kata, saya hari ini telah membuat satu keputusan yang bijak. Sebab apa? Dia kata, selama ni saya tak tahu mana duit lebihan saya. Sekarang, dengan cara kita menyimpan emas, saya nampak yang bahawa duit lebihan saya tu saya dah tahu dalam bentuk apa. Saya nampak emas saya makin bertambah. Itulah yang bagus tentang simpanan emas. Okey, ini ada orang banyak cerita dengan saya. Dia kata kenapa public gold, kenapa bukan kedai emas, kenapa bukan bank. Kita kena faham public gold adalah satu tempat yang bagus untuk simpan emas, kerana sebab spread dia jelas, spread dia rendah, urusan jual beli semua online, dan jaminan beli balik 100%. Katalah kita beli, kita nak jual balik tak ada masalah. Premium yang sangat rendah, 1 gram baru RM10, 5 gram RM10, 10 gram baru RM15, 1 dinar pun RM10. Kan hebat Semua adalah premium yang rendah. Dan bekalan stok sekarang agak masalah sikit sebab PKP. Tapi saya jamin kalau korang tuan-puan masuk bawah tim DRH, saya akan pastikan tuan-puan dapat stok dengan cepat dengan cepat insya-Allah. Okey, ini satu lagi benda yang penting untuk saya bagi tahu, iaitu dinar dan jongkong. Dinar adalah bentuk bulat, jongkong adalah bentuk petak. Sama tak emas? Sama emas tu. Cuma bezanya ini dalam bentuk gram. 1 dinar bentuknya 4.25 gram. 4.25 gram. Sama. Untung tak untung? Sama. Saya akan tanya, kalau orang tanya saya nak dinar ke nak gold bar, saya akan tanya cakap dengan dia, adakah tuan-puan suka petak ataupun bulat? Senang je. Kalau suka bulat, suka shilling, belilah dinar. Suka petak, belilah gold bar. Satu lagi kat sini kita boleh nampak dalam kad. Dalam kad kita panggil tu LBMA. Kalau bulat macam ni tak ada dekat dalam kad, kita panggil itu non-LBMA lah. Okey, kita kena kenal produk public gold. Produk public gold sangat mudah. 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, 10 gram, 20 gram, 50 gram. Ada juga 100 gram yang mana saya tak masukkan dalam sini.
Okey, so bila kita cerita pasal emas kita kena jelas sebab apa? Kalau kita simpan RM100, untuk RM100 kita dapat berapa untuk 0.381 hari ni? 0.3831 gram Saya nak buat macam mana dengan 0.3831 gram ni? Letakkan matlamat. Kalau kita letak matlamat, itulah kali pertama kita buat 100 gram, itulah kali terakhir. Kalau kita letakkan matlamat, contoh kita letakkan, okey kita nak beli kereta, Saya nak buat down payment doktor, saya nak buat payment RM10,000. So down payment RM10,000 banyak sangat kereta down payment RM5,000 lah, RM5,000 lebih kurang 20 gram, 20 gram ke 25 gram. So dekat sana kita boleh masukkan 1 gram, cukup 25 kali masukkan 1 gram kita dah boleh keluarkan dah untuk jadikan sebagai kita punya down payment. Tapi kita kena faham yang bahawa kalau kita simpan duit, adakah kita boleh capai kita punya RM5,000 dengan senang? Tak senang. Sebab apa? Kita simpan duit kita akan ada jadi masalah. Sebab apa? Kita akan belanja. Ada juga orang simpan untuk rumah idaman so kita boleh nampak ada orang jadikan dia down payment macam mana dia buat? Simpan 2 gram ke 3 gram satu bulan letak 3 gram sampai 3 tahun dia akan dapat lebih kurang 100 gram dah. 100 gram katalah kita gaji 100 gram dah dapat darab dengan 300 dan nak dekat 50 ke 13,000 nak dekat RM30,000 dah, RM30,000 dah. Kita simpan maksud 3 gram je satu bulan untuk 3 tahun ni. So, apalah kita buat ialah tabung pendidikan untuk anak-anak. Saya galakkan sangat semua orang kat sini yang ada anak-anak buka satu account Gap yang mana adalah bagus untuk kita simpan sikit demi sikit RM100. Ada juga yang buat simpanan emas untuk kesihatan sebab dia kata inilah satu saya tak tahu saya boleh simpan duit ke tak untuk saya kalau ada saya sakit nanti. Inilah tabung dia. Masukkan 1 gram. Kalau kita sakit nanti kita keluarkan emas kita jual. Dan yang paling important ialah persaraan. Ramai orang bersara tak ada simpanan. Inilah waktunya kita simpan untuk tabung persaraan kita. Kita target tabung persaraan lebih kurang 200 gram ke 300 gram. Okey, inilah saya sarankan kepada ramai orang. Ni saya ada satu daripadanya. 5 dinar. 5 dinar ni sebenarnya dia tak keluar dah. Sebab dia tunggu COVID selesai sebab dia daripada Turki. So apa yang saya cadangkan kebanyakan daripada orang-orang yang budak-budak ataupun yang belum berkahwin terutamanya perempuan saya sangat galakkan untuk simpan dalam bentuk dinar. Kenapa saya cakap kena untuk bentuk dinar? Sebab dia boleh jadikan mas kahwin. Apa saya selalu cakap dengan 10 dinar adalah lebih kurang 42.5 gram. Katalah dia masuk 2 gram saja sebulan, daripada setahun dia dapat 24 gram dah. Cukup 2 tahun dia dah boleh keluarkan 10 dinar. Orang tanya dengan saya, apa nak buat dengan 10 dinar ni kalau kita perempuan kan? Senang je. Cakaplah dengan kita punya bakal suami kita tu, suruh beli 10 dinar dengan kita kan. 10 dinar yang tadi tu ialah kita punya juga. Tapi duit pun kita dapat juga. Sebab bakal suami kita beli dengan kita 10 dinar tu. Nampak kan? 2 kali keuntungan. 1, 10 dinar tu memang kita punya tentu dah. Nombor 2, 10 dinar tu kita dapat kita dapat duit lagi daripada hasil 10 dinar tu. So saya galakkan kepada semua yang masih belum berkahwin, perempuan simpan dinar 2 kali keuntungan. Lelaki lah simpan dinar. Sebab apa? Inilah mas kahwin. Tak payah nak fikir cari duit banyak sangat. Simpan daripada sekarang 1 gram, 2 gram simpan. Sebab apa? Dengan cara macam tu boleh jadikan mas kahwin. Tak payah nak fikir cari RM10,000. Ini adalah satu benda yang baik. Ini satu lagi saya cakap dengan semua orang jom kita kumpul dinar. Dinar 15 keping dah pergi haji. Pendidikan 30 keping dah boleh pergi hantar anak-anak pergi pendidikan.
pendidikan. Dana perubatan 30 keping satu dinar. Ini yang tadi saya cakap tadi, berkisar tentang anak. So kita kena faham, dan anak kita, ada siapa yang boleh kat sini bercakap dengan saya, dia memang ada simpan untuk anak dia. Dia ada simpan untuk anak dia sekarang, dia dah 10 tahun, dia dah ada 10,000 untuk anak dia. Saya cakap terus terang, orang Malaysia sangat jarang sangat simpan untuk anak-anak. Dia hanya simpan untuk anak-anak bila anak-anak masuk universiti saja. Kita sekarang ada masalah daripada segi beasiswa. Saya sangat galakkan semua orang kat sini simpan untuk anak, buka akaun anak, satu akaun anak. Masukkan RM100 saja. RM100 0.38 hari ni, katalah satu tahun, kita dah dapat lebih kurang 4 gram. Kata anak tu baru lahir saja, kita ada 10 tahun, kita dah dapat 40 gram. 20 tahun, kita dah dapat 80 gram. Dan kita punya matlamat adalah setiap anak yang paling baik sekali kita simpan sebanyak lebih kurang 100 gram satu orang anak. Kata 100 gram seorang anak, kata harga waktu tu 300, kita dah dapat lebih kurang 30,000. Seorang sorry dah banyak sangat apa bunyi-bunyi yang daripada luaran ni. Anak-anak saya tengah agresif. Okay, so bila kita cakap pasal account gap, inilah account gap. Semua orang tanya dengan saya, apa itu account gap? Account gap adalah simpan duit, masuk dalam tabung dan ditukar dalam bentuk emas. Kita tukar dalam bentuk emas. Masuk RM100 saja dah boleh tukar dalam bentuk emas. So simpan sikit-sikit, simpan sikit-sikit dan akhirnya kita dapat dalam bentuk gram emas. Ada juga yang kata, saya tak naklah simpan sikit-sikit ni, saya tak nak, saya nak simpan dibesar terus. Boleh, 50 gram masuk, simpan, bukan 50 gram, beli terus dekat online dan ambil terus dekat Public Gold punya branch, Public Gold punya branch. Okay, so ada lagi juga yang mana kita panggil SEPP. Saya sukalah RM1 tu doktor. Tapi saya tak ada duit. Duit saya ada cukup-cukup je, lebih kurang RM200, RM300 je sebulan. Boleh. RM1 boleh bayar 4 kali. 10 gram boleh bayar 10 kali. 10 kali baru RM250 saja. Daripada kita beli benda yang tak sepatutnya, baik kita beli RM10 kan. 10 kali bayar dah boleh dapat RM10. Okey, inilah GAP. GAP adalah masukkan duit serendah, masukkan duit, lepas tu dia turas jadi emas, dia turas jadi emas, jadi emas. Okey, kita panggil Gold Accumulation Program. Okey, so serendah RM100 disokong emas fizikal, 24 jam transaksi. Boleh buat akaun bersama anak, tiada upah simpan. Kalau siapa yang tak suka simpan emas di tangan, inilah tempat dia. Sebab tak payah upah simpan pun tak payah bayar. Kalau kita ada fizikal 100 gram, 200 gram, sekilo nak simpan pun kena bayar. Kat sini tak payah pun. Saya bayar. Senang kan? Okey, masukkan gram emas, masuk dekat simpan dan lupakan. Dan kita akan dapat masuk dalam cap dan akhirnya kita bertukar dalam bentuk fizikal. Semua fizikal ni dia berkait rapat dengan simpanan. Okey, so gram emas ni kita tengok harga cap ni makin lama semakin naik. Ada orang tanya dengan saya, doktor ini simpanan waktu ni baik tak doktor? Saya akan jawab benda ni. Simpanan emas yang paling baik bila satu, kita rasa kita ada duit yang cukup, lebihan simpan. Kalau kita duit cukup-cukup je, tak payah simpan emas. Kita gunakan duit tu untuk makan. Kalau kita ada lebih RM200, kita boleh simpan RM100 masuk dekat dalam cap. Kita ada RM1,000, saya sarankan untuk simpan 20% daripada duit lebihan. Katalah kita ada RM4,000, kereta RM1,000, rumah RM1,000, kita ada RM2,000 lagi lebihan. Contoh RM2,000, 10% ke 20% masuk dekat dalam account cap. Yang lain tu tak kisah. Nak buat investment ASB boleh, nak buat dana kecemasan boleh, tak ada masalah. So RM200 masuk dekat dalam account cap. Yang konsisten. Bila kita konsisten, kita dapat gram emas yang kita nak.
Tak kisah harga berapa. Sebab apa? Bila kita tengah kisah pasal harga, kita akan mengalami masalah. Sebab apa? Kita kena faham simpanan emas adalah simpan untuk tambah gram emas. Bukan simpan tengok harga emas. RM100. Ini hari tu 268 ada orang kata hari ni 261. Okey tak kata? Ya Allah, hari ni telah turun RM15. Apa lagi nak ni kan? RM15. RM15. So saya sarankan ia adalah memang waktu yang sangat bagus untuk kita menyimpan dalam bentuk kita panggil ni dalam bentuk gram emas. Sebab sekarang ni harga pun tengah turun. Orang tanya dengan saya, tadi doktor kata tak payah tengok harga. Memang. Tapi sekarang ni harga tengah turun ni kira promosi. Masuk lagi banyak. Masuk lagi banyak. Ini orang ajar saya paksa diri. Kalau tak paksa memang tak ada. Saya tak ada paksaan, tapi saya punya pandangan, selagi kita tak paksa diri kita simpan dalam bentuk emas, selagi tu kita fikir dan akhirnya orang lain dah sampai 50 gram dah, kita baru satu tak start lagi sebab kita banyak berfikir. Sebab apa? Simpanan emas ni simpanan long term dan kita simpan sebanyak 10% daripada duit lebihan kita. Orang tanya dengan saya, doktor, bila kita nak jual? Bila kita dah capai matlamat kita tadi, kita jual emas kita dan kita gunakan duit itu sebagai untuk capai matlamat kita tu. Doktor, dekat mana saya patut jual saya punya emas ni? Saya patut jual emas saya dekat tempat yang mana saya beli. Sebab apa? Dekat tempat itulah yang paling senang dan paling senang orang tu nak ambil dan paling tinggi harga. Maksudnya beli kat public gold, jual balik kat public gold. Okey, inilah GAP. GAP tu maksudnya hari ni saya punya akaun. Hari ni RM100 dapat 0.3831. Beli 1 gram dapat ni 261 dapat 1 gram. Kalau orang buka account Gap, dia terus dapat macam ni, dia boleh masuk terus dalam ni. Saya akan ajar macam mana nak masukkan RM100. Masuk tukar kat sini RM100, tekan place order dan terus boleh bayar melalui bank online. Ni saya punya gram emas lah. Sekarang saya ada 19.37 je. Tengok saya dah keluar berpuluh-puluh gram dah. Sebab itulah saya tinggal 19.37. Ada orang kata saya nak simpan silver boleh tak? Silver boleh tak? Saya simpan silver 100 gram. Silver 100 gram. Saya belajar silver juga. Sebab silver pun boleh beli. Nampak? Silver pun boleh beli. Murah ni silver ni. Hari tu saya beli 399. Saya akan beli silver juga hari ni. Okey, doktor, saya ni nak beli emas lah tapi saya takut nanti kan coronavirus, macam mana nak pergi branch? Itulah bestnya tentang GAP. Sebab apa? GAP boleh hantar terus ke rumah anda. Best tak? Hantar terus ke rumah anda. Wah, best betul. Saya keluarkan daripada JAP ni. Hafdina, saya keluar JAP ni quantitative easing. Saya keluarkan JAP juga Wira Negaraku. Wira Negaraku. Macam mana cara dia? Ini secara bos saya cakap, senang saja. Satu, masuk dalam akaun, mesti dekat dalam website. Mesti dalam website. Masuk kat dalam akaun, saya dapat, kalau daftar hari ni, terus hubungi saya boleh ni, masukkan 10 gram, terus boleh keluarkan. Masukkan 15 gram, memang boleh keluar lah. Masuk 2 gram, boleh keluar 1 gram. Sebab apa? 1 gram kena kekal dekat dalam akaun. So katalah nak keluarkan ni, doktor nak keluar cantik, doktor nak keluarkan ni, Wira Negara tu nak keluarkan, boleh tak doktor? Boleh sangat. Boleh sangat. Masuk dekat dalam sini, pilih mana nak, lepas tu tekan next. Lepas tu tekan yang mana nak add to cart. Lepas tu tulis alamat yang betul, tekan save dan tekan proceed. Ya Allah, senangnya lah. Senangnya lah. Tengok RM15 untuk upah, RM10 untuk shipping. Jangan, saya punya tips dia ialah jangan ambil sikit sangat. Keluarkan semua cukup-cukup 10 gram. Sebab 10 gram pun RM10 shipping dia. RM10 juga shipping. Tapi dia punya gold premium atau upah dia berbeza.
Okey, saya dah nak habis dah penghujung ni. Sebab tinggal lagi 5 minit je, saya punya Zoom masih limit. Okey, yang paling penting ialah ilmu emas yang tuan-puan dapat hari ini. Letakkan matlamat kita. Kita nak letak matlamat okey untuk perkahwinan. Kita nak matlamat untuk persaraan 200 gram. Kita nak matlamat kita untuk anak kita untuk belajar satu bulan 1 gram. Strategi dia belajar, simpan dengan betul dan jangan tunggu. Sebab apa? Pelaksanaanlah yang paling penting. Ilmu sikit-sikit tak apa, saya akan ajar. Ilmu sikit-sikit tak apa, saya ajar. Saya ada Zoom kelas setiap minggu 2 kali ke 3 kali. Saya ada WhatsApp group untuk saya, tuan-tuan boleh tanya bila-bila masa. 3, ada Telegram channel, ada YouTube channel, ada Twitter, Instagram, semua saya ada, dan kat sana saya akan bagi maklumat terperinci dan terkini mengenai emas. Okey, kepada sesiapa yang masih belum buka akaun Gap yang percuma, Gap yang percuma, dahlah mudah, tekan dia masuk dalam gram emas, tak payah pergi kedai emas. Nak keluarkan pun tekan juga, masuk dekat dalam hantar terus ke rumah. Dan akaun dia percuma. Untuk permulaan nak masukkan berapa gram, doktor? Masukkan berapa banyak yang nak. Minimum RM100. Minimum RM100 je. So kepada yang baru pertama kali berjumpa dengan saya ucapkan salam perkenalan kepada semua. Saya Dr. Haris hari ini. Siapa-siapa yang nak hubungi saya boleh hubungi di 0377637949. Saya juga sebenarnya pemikir masalah kanak-kanak juga. Banyak saya dah boleh ikuti saya dekat saya punya Facebook Muhammad Nur Haris. Dekat sana banyak saya dah buat tentang kelas-kelas untuk kanak-kanak, tentang post-post tentang vaksin. Boleh juga tengok kat sana. Okey, hubungi saya di WhatsApp, di Facebook saya, di YouTube channel dan Telegram channel saya. Telegram channel ni belum ada lagi bentuk yang ni. Tak apa, just WhatsApp saja saya, cakap apa yang nak, saya tolong saya bantu untuk buka akaun percuma saja, tak ada bayaran. Dan saya akan guide tuan-puan untuk simpan untuk anak puan, simpan untuk diri sendiri. Saya akan letakkan matlamat. Saya akan bagi tahu dengan puan-tuan berapa banyak sebenarnya tuan-puan boleh simpan. Dan rule of thumb ialah lebih kurang 10% daripada duit lebihan. Duit lebihan. Kita jangan gunakan duit dapur kita, duit lebihan. Maksudnya kalau duit lebihan katalah suri rumah kata dia ada berdapat 1,000, duit lebihan ada 500, dia 500 masuk 100, masuk 100 dekat dalam Gap, yang 400 lagi boleh simpan, bentuk masuk ASB ke, simpan sikit-sikit untuk dalam bentuk tabung haji ke, pun boleh, tak masalah. Okey, tamat sudah saya punya kelas hari ini. Kepada semua simpan Gap 1 gram sebulan, tengok boleh dapat keluarkan kuantiti easing, wira negara kuning, semua boleh keluar daripada Gap dan boleh dihantar ke rumah dengan gunakan GIT tadi. 1 gram pun boleh dapat 100 gram. 1 gram simpan. 1 gram, 2 gram bulan depan, 3 gram bulan tu lagi, 1 gram, 2 gram. Tiba-tiba nampak 100 gram je. Okey. So lagi adalah 1 kilo 1 family. Okey. Dan sesiapa yang berminat silalah hubungi saya. Saya 0377637949 dan boleh ikuti YouTube channel saya. Okey, selamat malam dan selamat menyimpan emas. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum.